Nasihat ke-37. Terimalah nasihatku ini. Ayyuhal aibu qawli abisan. Inna tibal wardi mu'zi bil ju'al. Ud an ashumi lafzi wastatir. La yusibannaka sahmun min su'al. Wahai orang yang mencela perkataanku dan ia cuba mempermainkannya, sedarlah bahawa keharuman bunga mawar itu menyakiti hidung lipas. Mengelaklah dari anak panah perkataanku dan berlindunglah dengan sesuatu. Jangan sampai engkau terkena anak panahku yang tajam ini. Tuan-tuan muslimin, muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah. Dengan izin taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala jua, pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Nasihat Imam Ibnul Wardi rahimahullahu taala yang diterjemah dan dihurai serba ringkas oleh Fadilatul Syekh Fahmi Zamzam rahimahullahu taala. Kita sudah berada pada nasihat Imam Ibnul Wardi yang ke-37. Rangkap syair ini dan juga yang berada selepas daripada ini, Imam Ibnul Wardi dalam rangkap ini dan rangkap-rangkap yang seterusnya, beliau cuba untuk menolak, menepis perkataan-perkataan ataupun kenyataan-kenyataan individu yang cuba untuk mengaibkan beliau, yang cuba untuk menolak perkataan-perkataan nasihat yang telah beliau sebutkan sebelum-sebelum ini. Yang kita dah baca banyak nasihat-nasihat beliau sehingga nasihat yang ke-36. Banyak nasihat-nasihat beliau yang sangat berguna. Tapi walau macam mana pun berguna nasihat yang diberikan oleh seseorang, dia tak sunyi daripada orang yang dengki, orang yang hasad. Dan sifat dengki ini biasanya dia datang daripada orang yang setaraf, orang yang sama. Maknanya kalau seorang itu adalah merupakan agamawan, maka orang yang dengkikan dia itu juga mestilah orang yang berpendidikan agama juga, agamawan juga. Kalau orang tersebut adalah orang meniaga, maka yang akan dengki dengan dia adalah orang meniaga. Boleh jadi duk meniaga sekali, kita tak tahu pun, luar nampak manis, tapi dalam hati perut duk simpan sifat dengki. Begitulah seterusnya. Orang yang bekerja sebagai penjawat awam di jabatan dan sebagainya, biasa yang akan dengki yang sejawat lah, yang bekerja di tempat yang sama. Tu dia punya sifat dan perangai dengki. Jadi dengki ini didefinisikan oleh para ulama ialah tamanni zawali ni'matil ghair. Kalau ada dalam hati kita perasaan begitu, tu namanya dengki tu. Jangan buat tak tahu. Sebab bahaya dengki ni, innal hasada yakulul hasanat. Nabi kata, kalau ada hasad dalam diri engkau,
Ya'kulul hasanat, dia makan kebajikan. Makan kebajikan ni maknanya makan pahala kebajikan. Kama ta'kulun narul hatab. Nabi kata sebagaimana api makan kayu yang kering. Cepat dan pantas. Sebagaimana rumah kayu terbakar lah, nak banding dengan rumah batu terbakar. Rumah kayu sekejap lah boleh jadi tak sempat bomba sampai habis licin. Banding dengan rumah batu terbakar juga rumah batu pun. Cuma dari sudut pantasnya, Nabi nak beritahu terhapusnya pahala orang yang hasid itu. Orang yang ada sifat hasad tersebut. Jadi penat saja buat amal ibadat, pahalanya tak ada. Sebab apa? Dimakan oleh hasad tadi. Macam apa? Macam dulu ada game apa? Pac-Man ke apa? Yang jenis apa? Yang mulut besar tu. Yang duk makan titik-titik-titik. Tuan-tuan tak main game, tuan-tuan orang soleh kan. Saya game tengok juga sikit-sikit sebab teman anak-anak kan. Jadi dulu-dululah, sekarang ni tak ada dah game macam tu. Game Pac-Man dulu dia duk makan apa titik-titik tu. Kita lah yang tolak dia pergi cari makan semua tu. Cuma nak sebutnya begitulah ibaratnya. Lajulah dia berjalan. Level 1 slow dulu. Lepas tu naik level dia makin laju. Cerita bab game pula tuan-tuan. Nak sebut contoh supaya mudah kita faham. Baik. Jadi hasad ni ulama definisikan tamanni zawali ni'matil ghair. Kalau ada dalam hati kita. Tamanni ni daripada tamanna ya tamanni. Tamanni zawali ni'matil ghair maknanya ada dalam hati kita cita-cita. Cita-cita apa? Zawal, hilang. Ni'matil ghair, nikmat yang ada pada orang yang kita hasad tu. Al-ghair situ maknanya al-mahsud. Orang yang kita hasad tu lah. Kalau ada dalam hati kita, supaya hilang nikmat pada orang yang kita hasad tadi, maka tu nama dia dengki tu dalam hati kita. Ataupun dalam hati kita ada cita-cita supaya orang yang kita hasad tadi kena bala dan ujian. Tu dia panggil hasad tu. Kalau ada sifat tu, kita dengan jiran tetangga ke, ataupun kita dengan sahabat handai ke, kita dengan jemaah ke, kita dengan adik-beradik ke, tak kira lah. Asal ada perasaan tu, ketahuilah itulah hasad. Kena cari ubat supaya tak ada sifat hasad tu dalam diri kita. Sebab risaunya pahala habis. Rugi ibadat yang kita duk buat saban tahun. Yang kita duk semayang, duk puasa, duk buat itu ini tu rugi. Amal ibadat yang kita buat tu penat saja orang panggil. Disebabkan oleh kita biar sifat hasad tu bermain dalam hati kita. Apatah lagi buat tindakan. Sifat ni duduk dalam hati lagi. Lepas tu keluar di perbuatan kita, keluar di lisan. Ni macam Al-Imam Ibnul Wardi sebut dalam nasihat dia ni, maknanya ada orang yang mengaibkan dia. Ada orang yang cuba mengaibkan dia. Maka dia kata ayyuhal aibu. Daripada aba yaibu, aib, orang yang mengaibkan. Maknanya orang yang cuba melondehkan dia. Padahal nasihat yang disebut tu baik-baik belaka. Tapi biasalah, sama-sama agamawan pun, bila dia tengok orang ni lebih naik lebih daripada dia, jemputan pun lebih daripada dia, audience pun lebih ramai daripada dia. Aku mari mengajar 10 orang je ada, dia tu mari mengajar 100 orang ada. Lepas tu orang buat macam-macam pada si fulan bin si fulan, pada dia orang tak buat. Mula dia rasa tak selesa, tak senang, tak sedap. Asal ada orang bercakap je benda yang tak baik, dia tunggu masa untuk tambah. Walaupun boleh jadi cerita tak benar sama sekali. Dia cari jalan. Tu sama-sama orang agama. Kalau tak agama, lebih-lebih lagi, lebih dahsyat daripada tu. Ya tak pelik lah kalau dia guna sihir ke, dia guna apa ke.
untuk mematikan karakter orang yang dihasad. Tak boleh sama-sama agamawan pun boleh jadi benda macam tu. Begitulah orang yang bersifat keduniaan, bencinya juga, hasadnya juga dalam bentuk keduniaan. Lebih-lebih lagi lah perbuatan jahat itu akan jadi melampau-lampau lagi. Baik. Jadi Al-Imam Ibnul Wardi dia nasihatkanlah kepada orang yang cuba untuk mengaibkan dia. Sama ada kerana hasad, sama ada kerana ghadiban, kerana nak marah pada dia, ataupun kerana inadan, disebut 2-3. Dalam syarah sebut 2-3 faktor. Boleh jadi orang yang mengaibkan dia ni kerana hasad, dengki tengok kedudukan dia. Ada ulama menyebutkan Al-Imam Ibnul Wardi ni bila dia menyebut dalam rangkap syair yang ke-38 tu, maka ada ulama yang mensyarahkan dalam kitab Fathur Rahimur Rahman, kalau tak silap saya sebut, berdasarkan kepada rangkap syair ini kita boleh faham dia kata satu isyarat daripada beliau sendiri bahawa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memilih dia ini salah seorang daripada wali min auliya'illahi salihin. Sebab tu dia pesan supaya berhati-hati, sebab Allah Taala sendiri pun menyebut dalam hadis kursi, man adali waliyan, siapa-siapa yang buat khianat, memerangi, memusuhi wali-wali aku. Wali ni apa? Orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Faqad adhantuhu bil harbi. Itu kata Allah. Maka aku isytihar perang dengan orang tersebut. Ulama kata boleh faham daripada apa yang dia sebut dalam rangkap, dalam nasihat yang ke-38 tu, isyarat walaupun dia tak menyatakan, dia tak dakwa, dia tak declare bahawa dia adalah wali min auliya'illahi salihin, tapi melalui ayat-ayat yang beliau sebut tu, beliau bimbang. Takut-takut orang yang duk buat khianat, duk buat aib, duk buat hasad pada dia ni, kita orang biasa-biasa, dia orang yang merupakan kekasih Allah Ta'ala. Ibarat kita orang awam lah duk khianat pada kerabat. Kita orang awam tak ada kenal siapa-siapa, kita pergi buat fitnah pada kerabat. Orang yang ada kaitan dengan istana, pas kita nak minta tolong dengan siapa? Dia tak payah minta tolong, orang mari tawarkan diri nak tolong. Hakim, lawyer yang paling mahal sekali, yang paling hebat sekali dalam negara tawarkan diri, saya ambil kes ni, saya bantu. Pas kita tak payah masuk mahkamah lah kalau lawa orang macam ni. Ibarat durian dengan mentimun lah. Begitulah ibaratnya. Al-Imam Ibnul Wardi tak declare bahawa dia adalah wali min auliya'illahi salihin. Cuma ulama ambil faham daripada ayat dia ni, dia nasihat betul-betul. Maknanya kalau kau tak setuju sekalipun dengan nasihat yang aku bagi ni, jangan sampai engkau dengki, jangan sampai engkau marah, engkau buat cerita, engkau sombong dan menolak apa yang aku nasihatkan, sedangkan setiap nasihat yang kita dah baca sebelum daripada ni, tak ada satu pun nasihat yang diberikan oleh Al-Imam Ibnul Wardi sepanjang 36 nasihat tu adalah nasihat yang tidak baik. Semua nasihat yang baik-baik. Last sekali nasihat yang kita baca bulan lepas ialah supaya kita banyakkan bermusafir demi ilmu, keluar mencari ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Ada kau orang yang nak mengatakan bahawa ilmu yang bermanfaat ni tak berfaedah, ataupun ilmu ni tak berfaedah? Peliklah kalau ada orang yang nak menafikan ilmu agama tidak bermanfaat. Mana-mana orang yang diberi akal fikiran yang waras, mesti dia akan mengatakan bahawa ilmu agama ni ilmu yang bermanfaat. Jadi itu nasihat beliau supaya keluar mencari, supaya ilmu yang kita dapat tu matang berbandingan kita duduk setempat saja. Kita keluar tu menyebabkan ilmu kita bertambah-tambah kematangan dia. Baik. Jadi dalam nasihat yang ke-37 ini, Al-Imam Ibnul Wardi sebut, ayyuhal aibu qawli abisan, wahai orang yang mencela perkataanku.
dan ia cuba mempermainkannya. Inna tibal wardi mu'dhi bil ju'al. Sedarlah, dia kata, bahawa keharuman bunga mawar itu menyakiti hidung lipas. Lipas. Ju'al ni lipas. Dia umpamakan perkataan yang dia berikan ataupun nasihat-nasihat yang telah dia berikan sebelum daripada ini umpama seperti apa? Seperti bunga mawar. Bunga mawar. Jadi orang yang hasad ni, orang yang dengki, orang yang tak suka pada nasihat. Padahal nasihat ni, kalau sebut nasihat, sebut je nasihat. Tuan-tuan boleh tengok definisi nasihat. Definisi nasihat ni ulama bagi iradatul khair lil ghair. Itu nasihat. Sebut saja nasihat, dia adalah kehendak ataupun keinginan untuk memberikan kebaikan itu lil ghair, kepada orang lain. Itu nasihat. Macam kita nasihat kepada apa? Kepada anak-anak. Supaya belajar. Tak ada lah mak ayah tak bagi nasihat kepada anak. Kau tak akan ada mak ayah yang tak pernah bagi nasihat pada anak. Tak nama mak ayah. Kalau tak pernah bagi nasihat pada anak, mesti mana-mana je nama mak, nama ayah, mesti akan bagi nasihat pada anak dia. Sebab apa? Sebab dia orang dah lalu pengalaman hidup tersebut. Anak yang tak nampak, maka perlu diberi bimbingan dan nasihat. Jadi nasihat ni didefinisikan oleh ulama ialah iradatul khair. Maknanya kalau kita contohkan tadi, mak ayah yang bagi nasihat pada anak, maknanya dia nak anak dia ni jadi baik, ataupun dia nak kebaikan itu diperolehi oleh anak dia. Setelah boleh jadi dia sendiri pun dah dapat kebaikan tersebut, maka dia naklah kebaikan itu mengalir pada orang lain pula, mengalir pada anak dia pula. Itu iradatul khair lil ghair. Cuma biasalah benda baik, gitu. Bila benda baik, nafsu tak berapa setuju. Tu perangai nafsu kita dah. Bila sebut benda baik, dia adalah pahala. Bila pahala, nafsu tak setuju. Bila tak setuju, itulah Quran sebut, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Quran tak berhenti di isbiru. Quran kata wasabiru. Orang mengaji lugah reti, bila dia baca ayat ni, dia tahu beza ni antara isbir dengan sabir. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabir. Dua-dua fi'il amr. Dua-dua kata kerja menunjukkan suruh, menunjukkan perintah. Tapi kenapa Allah Ta'ala mari dua, padahal sabar dua-dua tu. Lepas tu suruh dua-dua. Yang isbir itu pun suruh sabar, yang sabir itu pun suruh sabar. Tapi orang mengaji lughah, orang mengaji ilmu alat, dia tahu bahawa walaupun kalimah ni daripada kalimah sabar lah, fi'il pun fi'il sama, kata kerja yang sama, suruh, tapi dia punya makna yang berbeza. Satu, Allah Ta'ala pesan pada orang yang beriman. Antara perangai orang yang beriman ni apa? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dah itu tuan-tuan baca dalam wal asri, innal insana lafi khusr. Kemudian illa, lepas illa tu yang beruntung tu. Sebelum daripada illa tu semua rugi. Innal insana, spesies manusia semua berada dalam rugi. Illa, lepas illa tu ya tu, yang tak rugi tu. Nak letak biar kita duduk sifat-sifat lepas daripada illa. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tu perangai orang beriman. Para orang beriman ni salah satu daripadanya yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Asr tu ialah wa tawasau bil haqq. Tu nasihat tu. Pesan bagi tahu pada orang benda yang baik, benda yang benar, supaya apa? Supaya orang ikut. Tu sifat ataupun perangai orang yang beriman, dia suka gitu. Dia suka nasihat orang, dia suka bagi apa? Bagi petunjuk, bagi panduan pada orang, ajak orang kepada kebaikan, kepada iman, takwa dan sebagainya. Tu perangai orang beriman. Jadi dalam menyampai itu ghalib lah.
bila kita nak menyampaikan agama Allah Ta'ala, lagikan Nabi. Lagikan Nabi pun ditentang. Dari sudut fizikal orang paling lawa, dari sudut bercakap orang paling sempurna percakapannya. Tak boleh nak lawan dengan siapa-siapa motivator lah. Maknanya Nabi ni. Dari sudut bahasa percakapan dia. Pas dengan body dia sendiri, fizikalnya dia sendiri, dia yang smart, yang kacak. Ada juga orang tolak. Ya, sebab apa? Sebab benda baik yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul, pasti nafsu kita tak terima. Mana nafsu kita ammarah bisu. Mana nak dengar benda baik. Jadi bila begitu Allah Ta'ala pesan, ya ayyuhalladzina amanusbiru. Tu Allah Ta'ala tuju pada individu tu sendiri. Sabar. Sabar maknanya kalau kau tak boleh tahan, kurung dulu perasaan tu. Perasaan nak marah ke, perasaan nak jawab ke, perasaan apa ke, nak bertindak ke, nak angkat tangan ke, nak merah muka ke, nak keluar di mulut ke, nak angkat kaki ke, apa ke, nak buat laporan itu ini dan sebagainya. Tahan dulu. Isbir, sabar ni al-habsu, kurung dulu perasaan tu. Timbang dulu dengan timbangan syarak. Syarak kata macam mana ni? Boleh tak buat tindakan? Kalau syarak kata boleh, tak apa, pergi. Teruslah. Sebab apa? Jadi pahala. Jadi pahala. Kalau kita gopoh, takut terkeluar daripada landasan syarak. Isbir, sabar dulu, kurung dulu. Ni kes ni boleh tak aku bawa dia ke atas lagi? Cerita kepada orang awam contohnya. Ni kes melibatkan umum, kita kena cerita pada umum juga. Ya ke tak tu? Tengok dulu pada ukuran syarak. Syarak kata ya sila. Dia jadi pahala. Kalau tidak habis sia-sia lah kita. Sebab tu dia suruh sabar dulu. Ya ayyuhalladzina amanusbiru. Lepas tu dia mari pula. Wasabiru. Dia tak berhenti di isbiru. Sebab apa dia nak bagi tahu? Dalam kita ni duk buat benda baik, nak suruh orang buat benda baik, menasihati orang, nak suruh orang buat benda baik, pakat-pakat jadi baik, kita dah jadi baik, nak suruh orang lain pun jadi baik. Kena beringat, dia kata, ketika kita duk suruh orang baik, bukan senang nak suruh orang baik ni. Bukan senang nak ajak orang jadi baik ni. Ni nak mari ngajar tadi ni, duk menung dulu ni. Nak mari ke tak nak mari, berasa malam ni tuan-tuan. Tapi gagah juga mari sebab apa? Nak mesej tu imam kan nampak telajak pula malah. Ujung-ujung dah baru bagi tahu tu imam pun kesian pula lah. Nak cari siapa nak ganti dia ke, nak ganti ke siapa nak ganti, mana sempat dah. Tapi kita tadi nak mari ke tak nak mari, nak mari tak nak mari, malah ada. Batu nak habis ni kita ni sudah molek. Habis kita ni tak marilah. Kecuali tuan-tuan minta sambung lagi kontrak, kita cuba ejah lah. Cari apa kitab-kitab yang boleh kita baca, Dewan Imam Syafi'i ke. Itu pun kalau ada terjemahan. Kok tak ada terjemahan, Dewan Imam Syafi'i berbentuk nasihat-nasihat juga. Kita mengaji dengan seorang syekh buta dulu. Syekh tu buta, tapi ada master orang buta. Baca, kita tolong baca, dia syarah. Kita baca, dia syarah. Dewan Imam Syafi'i. Bentuk syair-syair juga. Ni syair yang Dewan Imam Syafi'i itu pun syair-syair juga. Baik. Mana tadi? Nak ceritanya, bila kita ajak orang kepada kebaikan, maka kita kena ingat, di sebelah pihak yang tak setuju tu, kita menyampaikan kebaikan tu, dia pun sabar juga. Siapa yang tak setuju ni? Nafsu kita tak setuju dengan nasihat kebaikan. Syaitan, iblis tak setuju dengan kebaikan yang kita tengah buat ni. Maknanya dia pun sabar juga. Sebab tu bila awak mari dengan sabiru, kita faham di sana ada musyarakah, ada perkongsian tu. Dia mari daripada 2-3 pihak ni. Maknanya ibarat perlombaan dalam sabar. Kalau engkau sabar tahap, katakanlah skala 1 hingga 10. Kalau engkau baru sabar dalam 5 nak buat kebaikan, mu kena ingat ada pihak yang nak halang mu buat kebaikan, dia sabar 6 daripada 10. Maknanya kalau engkau nak buat baik, engkau kena sabar lebih daripada dia. Kalau tidak, tewas. Sebab dia pun sabar juga. Berapa tahun dah hidup dengan kita. Sejak daripada kita lahir, dia ada dengan kita lalu. Duk hasuk, pahasuk. Tapi tak pernah dia menang.
Tiap-tiap kali, 5 kali sehari duk ejah kita. Jangan lagi masjid, sembahyang jemaah, jangan lagi masjid. Tak menang dia bab tu tak menang bab tu. Dia cari bab lain. Iblis ni dia mudah berbanding dengan nafsu. Tu tuan-tuan mengaji dalam tasawuf. Iblis dia lebih mudah berbanding dengan nafsu. Nafsu dia lebih keras dia punya pendirian dia. Kalau nafsu dia nak suruh dia nak suruh jatuh pada satu bab, pada satu bahagian tertentu, dia akan pasti ke bahagian tu kita jatuh. Tapi iblis dah. Iblis dia tak boleh hejah kita daripada tak mari masjid. Dia suruh pergi kalau mau nak pergi. Tapi pergi awal sikit dia tu. Mau pergi awal sikit, mau tengok tak ada orang lagi. Aku orang paling awal sekali mari masjid pada jauh aku. Jatuh juga kita. Tengok bijak dia. Pas mari awal kita sembahyang sunat pula kita. Orang lain mari tak main sunat. Lebih pula kita situ. Jatuh juga kita. Tak menang dia di sekat datang masjid. Menang dia di permainan hati saat kita beribadat pada Allah. Tu iblis. Rangai dia gitu. Dia tak boleh sini jalan ni. Tak boleh jalan ni jalan mana. Jadi banyak jalan. Kan Allah Ta'ala sebut tentang iblis kan. Mari daripada arah depan, mari daripada arah kanan, arah kiri, arah belakang. 2 arah jadi tak mari. Daripada arah atas dengan arah bawah. Arah bawah, arah kehambaan. Dia tak nak jadi hamba. Arah atas, arah ketuhanan, arah ketinggian. Dia tahu dia tak layak. Sebab tu dia sendiri kata, qala fa bi'izzatik. Dia tahu. Dia kenal lah dia adalah hamba pada Allah Ta'ala juga. Sebab tu dia kata, dengan kemuliaanmu wahai Allah, la ughwiyannahum, aku akan sesatkan mereka. Sebab apa? Dia bersumpah dengan keagungan Allah Ta'ala. Sebab dia tahu, dia bukan boleh buat dengan diri dia sendiri. Sebab tu dia minta dengan Allah Ta'ala, tolong tangguh generasi aku ni, keturunan aku sehingga ke hujung dunia. Maka Allah Ta'ala kata, tak apa aku tangguh kematian engkau. Sebab dia tahu bahawa dia tak mampu pun nak buat apa-apa. Sebab tu selepas dia mampu mengkufurkan seseorang anak Adam, dia kata apa? Inni bari'um mink. Aku berlepas diri. Aku tak bertanggungjawab pun. Sebab dia tahu. Tu iblis. Dia tak lari daripada belah atas. Quran sebut ni. Bukan saya cerita. Kenapa? Sebab dia tahu. Dia tak boleh buat apa pun dengan kuasa Tuhan. Sebab tu Tuhan kata, illal mukhlasin. Kata Allah Ta'ala, engkau tak boleh menyesatkan mereka kecuali Engkau boleh menyesatkan mereka, memesongkan mereka, kata Allah, kecuali yang tak boleh, mukhlasin. Mukhlas ni dalam apa orang mengaji ilmu lughah, mukhlas ni isim maf'ul dipanggil. Dalam Quran ada guna mukhlis, ada guna mukhlas. Ada waktu Allah Taala guna mukhlisin. Mukhlisin lahuddin dalam surah apa? Surah apa? Tanya surah apa? Gak surah Lam Yakun ni dia bagi. Tak ada dalam Quran surah Lam Yakun ni. Surah Bayyinah ada. Sagi kau orang tanya surah apa Lam Yakun ni? Lam Yakun ni surah dia. Itu bukan surah, tu ayat dia. Tapi penyakit itu orang Melayu. Orang tanya surah apa ni? Surah Qul Huwallah. Mana ada surah Qul Huwallah? Nama dia surah Al-Ikhlas. Dalam surah Lam Yakun ni tu. Yang tuan-tuan kita duk panggil Lam Yakun ni. Surah Al-Bayyinah tu. Allah Ta'ala sebut kan. Mukhlisina lahuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Mukhlisin ni dipanggil isim fa'il. Isim fa'il ni maknanya orang tersebut seolah-olah. Faham seolah-olah. Faham mulai ayat ni? Satgi jajar kan. Mukhlisin seolah-olah orang tersebut berusaha dengan diri dia sendiri mengikhlaskan hati dia. Boleh tak kita ikhlas dengan diri kita sendiri tanpa ada kehendak daripada Allah Ta'ala? Tak boleh. Tapi Allah Ta'ala nak sebut betapa orang ni hebat, sungguh baik, sungguh jujur, sungguh nak jadi orang ikhlas. Allah Ta'ala bubuh mukhlisina lahuddin. Orang ni berusaha sungguh-sungguh untuk jadi orang yang ikhlas. Ada ayat lain Allah Ta'ala kata illal mukhlasin. Isim maf'ul. Maknanya orang yang diikhlaskan oleh Allah Ta'ala. Itu hakikat dia. Tengok pada hakikat, kita tak boleh ikhlas. Tak boleh jadi orang yang tidak ada sifat mazmumah kecuali orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Jangan duk rasa bebas daripada Allah Ta'ala. Nak jadi orang baik, kena minta dengan Allah Ta'ala. Nak jadi orang baik.
Nak jadi orang yang muhsin, kena minta dengan Allah Ta'ala biar jadi orang yang muhsin. Nak jadi orang sabar, kena minta dengan Allah Ta'ala biar Allah Ta'ala bagi sifat sabar. Jangan duk berasa aku boleh pergi dah dengan ngaji tasawuf boleh sabar. Jangan duk agaklah ustaz pun tak sabar. Duk mengajar tasawuf habis berkitab-kitab dah tak sabar-sabar. Bak parking tak sabar dah ustaz. Contoh. Kau tuan-tuan terasa. Contoh ni tak kata siapa-siapa. Bak parking je kadang-kadang. Mari-mari tak ada parking. Siap dalam kuliah, awal-awal kuliah. 15 minit kita bak parking saja. Kadang-kadang benda begitu. Sebab apa? Kena bergantung dengan Allah Ta'ala juga. Nak boleh tu Allah Ta'ala. Itu pada hakikat dia. Sebab Allah Ta'ala sebut, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَمَا رَمَيْتَ. Bukan engkau yang baling. إِذْ رَمَيْتَ. Ketika engkau baling. Nak faham macam mana? Bukan engkau baling ketika engkau baling. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Itu bercakap hakikat dengan syariat tu. وَمَا رَمَيْتَ. Bukan engkau baling. Itu maknanya hakikat. Kita kan yang ambil batu, yang ambil pasir. Nabi kan yang ambil tanah tu untuk baling kepada orang-orang yang duduk keliling rumah Nabi saat Nabi keluar nak berhijrah. Tu siapa ambil? Allah Ta'ala ambil. Allah Ta'ala bukan jenis ada tangan macam kita yang ambil batu pasir, tidak. Yang baling tu adalah Nabi lah. Yang baca ayat Quran, yang pegang apa? Yang pegang tanah, yang baca waja'alna min baini aidihim saddan, kemudian baling kepada orang tersebut. Yang baling yang siapa? Nabi lah. Perbuatan zahir dia, perbuatan syariat dia. Tapi Allah Ta'ala kata, wa ma ramaita. Bukan engkau. Idh ramaita. Ketika engkau. Walakin Allah harama. Ya, syariat kita buat. Hakikat sebenar, kita nak angkat tangan pun tak boleh. Nak angkat separuh tangan pun tak boleh. Tak percaya tengok orang lumpuh lah. Boleh angkat tangan ke tak? Maknanya baru tahu. Bukan dengan kudrat kita boleh angkat tangan. Dengan kudrat yang Allah Ta'ala limpah dan pinjamkan pada kita, boleh bangun melangkah, boleh bangun berjalan, boleh bangun bergerak. Kalau duduk dalam keadaan macam tu, hati kita tak apa, sedar tadi. Sedar diri hamba tak boleh buat apa satu kita kecuali Allah Ta'ala izin. Bunyi do. Tak sempat habis ni dengan apa? Satu lagi rangkap syair. Tak apalah, kita sambung akan datang tuan-tuan. Satu lagi rangkap syair dalam nasihat yang ke-37 ni, ud an ashumi lafzi wastatir la yusibannaka sahmun min su'al. Su'al ni satu kabilah, nanti kita cerita dalam pertemuan yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.